Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dah seminggu dah kita berada dalam tahun baru kan. Dah tahun 2022 dah. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah setahun tua berbanding dengan minggu lepas. Yelah, walaupun tak sampai birthday lagi orang kata kan, tapi ikut tahun tetap juga kita tua 1 tahun. So macam mana dengan tahun baru korang? Kalau saya duduk rumah je, layan hujan dan juga tengah layan drama-drama bersiri Korea. Okay, kita bukan nak cerita tentang drama Korea dekat sini, tapi untuk video kali ni saya nak kongsikan pengalaman seram yang dah disendkan kepada saya oleh salah seorang subscriber yang memang tak asing lagi bagi kita semua, iaitu pengalaman seram Acap. Ingat lagi tak? Acap ni bekerja sebagai driver lori. Ya, kisah kali ni pun dia yang sendkan. Cuma kisah kali ni bukan cerita tentang dia tengah driver lori lepas tu di hunted lagi, bukan. Tapi kisah kali ni lain sikit. Dia sharekan pengalaman dia masa dia pergi memancing dengan kawan-kawan dia. Sebenarnya sebelum-sebelum ni pun saya pernah terbaca tahu pengalaman seram orang-orang memancing ni. Memang boleh kata, yelah, dia kan pergi ke lubuk-lubuk ikan macam tu kan. Kadang-kadang diorang-diorang ni tertangkap ikan yang terpaksa dilepaskan balik. Itulah macam satu hal lah pula kan. Kita bukannya tahu pun ikan tu adalah ikan, bukannya ikan betul yang boleh kita makan. Jadi kalau dah kita termakan ikan tu, macam mana? Jadi tak payah nak lengahkan masa. Jom kita mula. Okey, kisah yang dia sharekan pada kali ni berlaku pada tahun 2019, sebelum kita dilanda dengan kes COVID ni. Yelah, virus COVID ni sendiri kan muncul hujung tahun 2019, tapi sampai ke seluruh negara awal tahun 2020 kan. Rasanya dulu kita duk kalut kata tahun 2020 je mesti ada kereta terbang. Sekali benda lain yang terbang ke sini kan. Masa tu dia dan juga 6 orang kawan dia ada trip untuk pergi memancing dekat Pulau Pangkor. Jadi trip memancing untuk diorang masa tu, diorang ambil dalam pukul 2 petang sehingga pukul 8 pagi esoknya tu. Jadi diorang semua pun berkumpul lah dekat jeti Pangkor tu kan, sambil-sambil tunggu bot untuk ambil diorang. Masa tu ada seorang pemancing ni, umur dia lebih tua daripada geng-geng dia ni. Jadi si pemancing ni dah nasihat awal-awal dah. Katanya kalau dah dekat tengah laut nanti, jaga tingkah laku, jaga adab dan jangan buang sampah ke dalam laut. Yang paling penting, jaga mulut, jangan celupar, jangan cakap benda yang bukan-bukan. Bila dah sampai dekat tengah laut tadi, diorang pun mulalah memancing daripada siang sampai ke maghrib, sampai ke malam kan. Dan katanya masa tu diorang dapat banyak sangat ikan. Dekat dalam tong tu penuh dengan ikan. Makin dapat banyak ikan, makinlah diorang seronok kan. Nak lagi pancing kan. Dan katanya semua orang masa tu pun boleh merasa tarik ikan untuk naik ke atas bot diorang. Bila tiba waktu maghrib, dia berehat kejap. Dia berhenti untuk solat, untuk makan, rehat-rehat kejap. Dan lepas isyak, barulah dia sambung balik untuk memancing. Cuma pada malam tu diorang rasa lain sikit. Lain berbanding dengan petang tadi. Katanya malam tu diorang rasa angin malam, laut pun macam agak bergelora. Cuma diorang tetap juga memancing, tapi tak ada seorang pun yang dapat ikan pada masa tu. Diorang mancing, diorang tunggu sampailah lewat malam. Tak ada juga orang yang dapat ikan. Dalam masa yang sama, diorang tukar spot A pergi ke spot B, pergi ke spot C, tapi tetap juga sama, diorang tak dapat ikan pada malam tu. Jadi sebab dah cuba nasib dekat sana tak ada, cuba nasib kat situ tak ada, Acap ni pun dia bergurau dengan kawan-kawan dia. Katanya mungkin ikan tidur kot, tapi diorang tetap juga teruskan usaha untuk memancing. Walaupun sebenarnya diorang macam agak dah putus asa dah untuk memancing. Yelah, boring kan tunggu ikan tapi tak dapat-dapat. Tengah-tengah diorang termenung sambil-sambil tunggu ikan makan umpan tadi, adalah salah seorang daripada kawan diorang ni, dia pun bersuara. Katanya, "Hai lah ikan, manalah kau pergi ikan oi? Makan dah umpan aku ni," katanya. Dah tu Acap tadi pun bersuara juga.
Katanya, sabarlah bro, mungkin ikan tidur kot. Dia orang gelak kan. Dah tu kawan dia yang tadi cakap macam ni, makanlah wahai ikan, tak nak bagi yang besar, bagi yang kecil pun jadilah. Acap tadi dia senyum je tengok gelagat kawannya macam itu. Tengah tunggu dapat ikan tadi, tiba-tiba je ada seorang lagi kawan dia bersuara. Katanya sejuk-sejuk macam ni kalau boleh penduk bini ni best ni, macam tu kan. Dia orang pun gelak-gelak sambil-sambil berseluruh macam tu lah. Dah tu lelaki yang sama juga dia cakap macam ni, kalau tak ada bini pun tak apalah, mana tahu kot-kot ikan duyun boleh timbul dan buat teman untuk dia memancing masa tu pun best juga. So dia orang pun macam gelak-gelak lah kan. Yelah, untuk hilangkan keboringan masa tu, jadi dia orang pun macam bergurau senda, berseluruh macam tu lah. Walaupun sebenarnya jadi Acap ni pun tegur, weh apa ni, kita kat tengah laut ni kot, kenapa nak cakap benda-benda yang bukan macam ni kan. Sampaikan ikan duyung apa semua datang. Tak lama lepas tu tiba-tiba je suasana dekat sekeliling dia orang jadi sunyi. Ada dua orang yang duduk dekat depan bot, yang daripada tadi lagi duduk borak, macam asyik dengar suara dia je, tapi pada masa tu dia pun turut senyap juga. Jadi masa tu dia pun panggil lah dua orang yang ada dekat depan bot tu kan. Panggil tapi tak nyaut. Senyap je, sunyi je, macam tak ada orang. Masa tu dia cuba panggil tu sebab dia fikir mungkin tertidur kot. Tiba-tiba je ada angin datang tak tahu daripada mana, kuat sangat, dan air laut pula tiba-tiba je boleh berkocak dengan sangat kuat. Masa tu dia fikir mungkin dua orang yang ada dekat depan bot tadi terjun ke dalam laut kot. Sebab itulah air laut tu macam agak berkocak macam tu kan. Tapi tak lama lepas tu salah seorang yang ada dekat depan bot tadi, dia panggil diorang ni semua. Katanya, weh korang, mari sini jap, tengok ni apa ni. Jadi dia pun pergilah ke arah yang panggil tadi kan. Dia nak tengok lah apa yang dia nak tunjukkan sangat tu kan. Masa tu dia tengok dekat dalam laut betul-betul timbul seekor ikan duyung tau. Katanya daripada kepala sampai ke pinggang itu macam orang macam itu, macam bentuk manusia lah kan. Dan daripada pinggang ke bawah ikan. Sah, memang sah, itu adalah ikan duyung. Mukanya pula katanya na'udzubillah min zalik, sangat-sangat ngeri. Langsung tak sama dengan apa yang ditunjukkan dekat TV tu, yang comel, cute, dan kalau siapa-siapa tengok je boleh jatuh cinta macam tu kan. Tak, itu hanya dekat TV je. Katanya muka dia hitam, bahagian mata ni pula tak ada kelopak mata langsung, dan matanya ni tersembur keluar macam gitu, warna kelabu, tak ada anak mata langsung. Rambutnya memang panjang dan badannya pula macam kurus sangat, sampaikan dia orang boleh nampak bentuk tulang rusuknya tu. Ekor dia pula memang ekor ikan, cuma colornya tu warna hijau kehitam-hitaman. Sisik ikan dia seolah-olah macam sisik ikan yang dah kering tu, dan saiz sisik tu sendiri, satu-satu sisik tu sebesar ibu jari. Dan ikan duyung tadi dia ada gigi yang tajam-tajam dan warnanya hitam. Masa tu dia mengucap panjang tau, tengok keadaan makhluk yang macam gitu, dan semua mata kawan-kawannya ni tertumpu ke arah ikan duyung tu. Lepas tu Acap ni pun bersuara, katanya, kau tengok tadi kau sebut-sebut kan ikan duyung, sekarang dah muncul dah. Kita kat tengah laut bro, mulut kau tu kena jaga. Masa tu muka yang sebutkan ikan duyung tadi memang pucat lesi. Habis dia buat macam mana ni? Adakah dia nak kena peluk ikan duyung tu baru pergi? Yang paling mengerikan bila ikan duyung tu menyeringai ke arah diorang tau. Dan bila diorang ni nampak je ikan duyung yang tengah menyeringai macam tu, diorang pun lari ke belakang bot. Masa itulah ikan duyung tu menyeringai ke arah diorang sambil ketawa. Semua yang ada dekat dalam bot masa tu dah menggelabah dah. Dan lepas tu tekong bot tadi dia azan dekat betul depan bot. Lepas je dia azan, katanya, jomlah kita kena naik ke darat sekarang. Diorang semua pun setuju lah kan, nak duduk dekat situ buat apa lagi, dah datang dah benda tu, mungkin tunggu untuk dipeluk. Jadi diorang semua setuju untuk terus balik ke darat. Masa tu diorang naik bot pada kelajuan yang paling laju. Cuma katanya diorang naik bot yang diperbuat daripada kayu tu, jadi kelajuannya tu tak berapa nak laju. Ingatkan dia orang dah gerak dah nak balik ke darat tu, so semuanya dah settle lah kan, habis itulah kan. Tapi tak, masa tu si ikan duyung tadi boleh pergi kejar dia orang tau. Sekejap timbul, sekejap tenggelam, sekejap timbul, sekejap tenggelam, dan ikan duyung tu ikut dia orang balik sambil mengilai. Katanya hilaian ikan duyung tu memang nyaring sangat. Logik tak logik jugalah kan, sebab dia ada kat dalam air, macam mana dia boleh mengilai yang bunyi sangat nyaring? Padahal kalau dalam air sepatutnya bunyi blub 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 macam tu kan. Dia lah kalau kita fikir logik,
hai blub 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 ha blub 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 macam tu kan. Ni cerita seram, ni cerita seram. Maaf. Masa tu memang diorang semua dah pucat, diorang semua ketakutan, dan ikan duyung tu pun tak henti-henti ikut diorang balik ke darat. Sekejap timbul sebelah kanan, sekejap timbul sebelah kiri. Jadi yang ada dalam bot masa tu memang diorang baca apa je surah-surah yang diorang ingat. Dah tu Acap tadi dia buka handphone dia buka surah ngaji yang ada dalam handphone dia kan. Yelah yang selalu dia buka time dia pandu lori tu. Cuma benda tu tak putus asa, dia terus juga kejar diorang sambil-sambil mengilai. Dan tak lama lepas tu benda tu tenggelam dan terus hilang. Bila diorang dah sampai kat jeti tadi, diorang terus angkat barang, turun daripada bot, dan katanya diorang sampai dekat jeti tu dalam pukul 4 pagi. Dan kawan dia yang sebut nak pergi peluk ikan duyung tu, muka dia memang Allah Akbar, memang pucat lesi. Diorang dah tak tunggu sampai pagi dah tak tunggu cerah dah. Time tu juga diorang pack barang semua dan terus bertolak balik ke rumah masing-masing. Esoknya tu ada antara diorang yang demam-demam, dan katanya alhamdulillah walaupun benda tu muncul tapi tak ada perkara yang teruk ataupun yang tak diingini berlaku. Jadi itulah kisah dia yang dia sharekan. Trip memancing yang sepatutnya jadi 1 hari, last sekali jadi separuh hari je. Jadi kisah kali ni sebenarnya agak tertanya kan, betul ke ikan duyung tu wujud? Jadi ikan duyung yang diorang nampak tu betul-betul ikan duyung atau jin yang menyerupai ikan duyung macam tu. Sebab daripada legenda pun orang kata ikan duyung ni memang wujud sebenarnya kan. Mungkin kita nak kena tanya Aquaman kot, betul ke ikan duyung tu wujud? Yelah ada yang timbul rangka-rangka kata ikan duyung wujud hari tu pun sekali, itu sebenarnya tipu macam tu kan. Kita dah separuh dah ni percaya, separuh dah tiba je tipu. Dunia sekarang penuh dengan penipuan. Okay, dia ada sendkan satu lagi cerita, kisah memancing juga, dan kisah ni baru je berlaku. Katanya dia memancing pada tahun lepas. Mungkin dia memancing tahun 2020 lah, sebab dia hantar email ni tahun lepas. Yelah kita pun baru seminggu je kot masuk dalam tahun baru kan. Time ni dia pergi memancing dekat area sungai dekat dengan rumah dia, dan masa tu dia memancing pada waktu malam. Tempat yang diorang mancing ni pula memang kata dalam hutan lah, betul-betul pedalaman. Jadi dia dengan kawan dia ni bertolak daripada rumah dalam pukul 9 malam. Diorang pergi tu, diorang naik motor sebiji je. Kawan dia yang mandu, dia duduk belakang, dia bonceng lah kan. Laluan yang diorang lalu untuk sampai dekat betul-betul tepi sungai tu, katanya lebih kurang 20 minit daripada rumah dia. Yelah dekat pun taklah dekat sangat kan. Laluan dekat sepanjang sungai tu pula memang gelap sangat. Kiri hutan, kanan hutan. Dan bayangkan masa tu diorang berdua je yang lalu dekat area situ. Sebelum ni sebenarnya diorang pernah lah terdengar ada orang-orang kampung situ yang bercerita tentang laluan jalan dekat tepi sungai tu memang keras. Dah ramai dah orang yang ternampak, terserempak, dan ada jugalah orang-orang yang ditumpangi dengan Cik Ponti dan juga Cik Poci. Jadi masa tu diorang buat tak kisah, diorang ignore je apa cerita yang diorang pernah dengar sebelum ni, dan cekalkan hati, nekat juga untuk pergi ke sana dan memancing. Katanya masa diorang lalu dekat area tebing sungai untuk pergi dekat tempat pot memancing diorang tu, diorang dah kena warning dah dengan makhluk yang ada dekat situ. Dekat laluan untuk diorang pergi ke pot tu ada satu pokok ketapang yang memang tinggi dan juga besar. Masa diorang lalu dekat betul-betul tepi pokok tu, tiba-tiba je diorang terbau satu bau yang sangat tak menyenangkan. Diorang terbau seolah-olah bau kemenyan macam tu. Baunya sangat kuat sampaikan menusuk ke dalam hidung. Dah tercium bau yang tak best tadi, dia pun cuik lah kawannya kan. Dia tanya, betul ke kita nak pergi mancing dekat pot tu? Kat sini banyak cerita yang ada macam tu kan. Dah tu kawannya cakap dia okey je. Dah tu dia cerita yang semalam sepupu dia dah mancing dah dekat area situ, dekat pot yang sama lah. Dan sepupu dia tu dapat ikan seguni tau. Jadi malam ni dia lah pula yang nak pergi tangkap ikan tu. Kokok lah dapat seguni juga kan. Jadi Acap yang ada dekat belakang tadi, dia pun diam ni kan lah, ikutkan je kawan dia ni. Dan sambil-sambil tu sebenarnya dia baca apa-apa yang diingat. Dah tu diorang pun sampailah dekat tempat pot yang diorang pilih tu. Dah sampai tadi diorang turunkan barang-barang dan diorang pun start mancing. Setengah jam diorang mancing, tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma suasananya memang sunyi lah, dengan gelapnya lagi. Yelah selayaknya dalam hutan lah kan, apa je yang ada. Bila dah sampai sejam, tiba-tiba je diorang tercium bau kemenyan yang sama. Cuma bau ni makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, seolah-olah macam bau tu mendekati diorang. Masa tu Acap dia memang meremang gila, satu badan katanya meremang. Dia baca Al-Fatihah, dia selawat, dia baca surah-surah yang dia ingat, dan dia doa supaya jauhkan daripada benda-benda yang mistik. Tak lama lepas tu tiba-tiba je dia rasa macam ada satu angin yang sejuk je datang
menghembus dekat sebelah kanan dia. Jadi pot tu sebenarnya betul-betul sebelah dengan pokok ketapang tadi. So diorang memancing tu, diorang membelakangi jalan yang diorang lalu. Lepas dia rasa macam ada angin sejuk yang terkena dekat badan dia tadi, selang beberapa minit je lepas tu, dia perasan dekat hujung matanya ni, dia nampak ada sesuatu yang ada dekat atas pokok ketapang tadi. Dan masa tu dia nampak sepasang mata kala merah tengah memerhatikan diorang. Jarak pokok ketapang tadi dengan tempat yang diorang duduk tu lebih kurang dalam 30 meter. Jadi tak jauh sangat lah jaraknya. So masa tu memang dia jelas sangat nampak cahaya mata tu. Cuma dia tak palingkan muka untuk betul-betul tengok apa benda yang kat atas tu kan. Tak. Dia tak palingkan muka dan masa tu dia tweet bahu kawan dia sambil-sambil panggil nama kawannya ni. Cuma kawan dia tak nyaut tau. Kawan dia diam je, kaku je dekat situ dan tak paling pun mukanya ke arah Acap ni. Masa tu Acap cubalah panggil sekali lagi kan, tweet bahu panggil nama kawannya ni, tapi tetap sama. Kawan dia tak ada respon langsung. Dalam hati Acap ni macam pelik lah kan. Dah kenapa pula si Azim ni? Senyap je aku panggil daripada tadi. Pekak ke apa? Acap pun panggil lah lagi sekali kan. Kali ni keras lah sikit suaranya. Katanya, "Boy Azim, aku panggil ni. Kau dengar tak? Kau buat pekak ke apa ni? Pehal kau ni." Marah lah dia masa tu. Dan lepas tu, tiba-tiba je si Azim tadi dia boleh pergi ambil pancing dia dan dia cakap, "Aku nak balik. Jom lah kemas-kemas barang, jom balik." Jadi Acap ni pun ambil lah barang-barang semua. Kemas apa-apa yang patut kan. Dah kemas-kemas barang tadi, baru je nak gerak pergi, tiba-tiba je ada satu dahan besar yang ada pada pokok ketapang tu boleh bergerak-gerak tau. Padahal tak ada angin langsung masa tu. Dahannya tu macam bergoyang-goyang, tapi peliknya keadaannya tu bukan macam terkena angin tapi digoyang oleh sesuatu dan mungkin seseorang. Masa tu dia buat dek je, dia dah ambil barang semua. Sambil-sambil dalam hati dia ni dah berselawat, dah berzikir apa semua dah. Jadi dia pun dah nak gerak balik dah start dah motor dah nak gerak ni. Baru je berjalan sikit, tiba-tiba muncul satu makhluk yang ada dekat atas dahan pokok tu. Dahan tu pula betul-betul melintang dekat arah jalan yang diorang nak kena lalu tu tau. Jadi kalau nak balik, diorang kena lalu jalan tu dan dahan tu ada kat atas. Makhluk tu betul-betul ada dekat atas kepala diorang. Makhluk tu pula badannya berbulu-bulu, mata dia bulat, besar, merah menyala macam tu, dan cara berjalannya tu seolah-olah macam harimau tau. Cuma apa yang lebih mengerikan bila diorang nampak kepala makhluk tu seolah-olah macam terbalik. Jadi bahagian matanya ada dekat bawah, bahagian mulutnya ada dekat atas. Dan masa itulah dia ketawa dengan sangat-sangat garau tau. Katanya suara ketawanya tu bukan macam pontianak anak remaja tu menilai tau, tapi dia ketawa dengan suara yang sangat garau, sangat-sangat kasar macam tu lah. Masa tu diorang memang tak cakap banyak. Diorang terus pecut motor tu keluar daripada kawasan situ. Ingatkan dah keluar daripada kawasan dia, settle situ lah kan. Tapi tak, benda tu boleh pergi kejar dia orang tau, sambil-sambil ketawa dengan garau. Kawan dia pula yang Hazim tadi, dia pecut motor tu sambil-sambil menangis sebab dah rasa macam takut sangat masa tu. Acap yang ada dekat belakang tu pun memang menggigil habis dah. Badannya tu macam dah rasa seram sejuk macam tu kan. Bila dah sampai dekat pintu keluar kawasan situ, dia tengok belakang, benda tu dah tak kejar dia lah. Dan suara ketawa tu pun dah hilang. Jadi time tu dia orang terus balik rumah. Katanya sampai dekat rumah dia dulu. Selang 4 rumah daripada rumah dia barulah sampai ke rumah Azim. Jadi malam tu dia orang masuk ke rumah Acap. Tengok jam dah pukul 2 pagi. Jadi Azim buat keputusan untuk tidur je dekat rumah Acap pada malam tu. Esoknya tu Azim tadi pun baliklah ke rumah dia kan. Dah tu dia pergi jumpa sepupunya. Ceritalah apa yang jadi semalam. Yelah pelik lah kan. Macam mana sepupu dia tu boleh bawa ikan seguni tapi dia baru je sampai dah kena dah. Jadi sepupu dia pun ceritalah, rupa-rupanya pada malam tu dia pun kena juga dengan makhluk yang sama. Rupa-rupanya makhluk yang mengacau tu adalah hantu raya. Dan benda tu dah tak bertuan, tuannya dah meninggal. Jadi benda tu pun merayau-rayau lah cari rumah baru kan, dan mungkinlah cari tuan baru juga. Kebetulan pula dekat dengan pot yang dia memancing tu ada satu kandang kambing dengan kandang lembu, dan kandang tu dah ditinggalkan lama. Dekat-dekat dengan area situ juga sebenarnya ada satu tokong Cina. Ada tokong Cina yang besar, tokong Cina yang kecil. Yang kecil tu katanya biasa Cina akan pergi semayang pagi-pagi. Jadi katanya mungkin sebab itulah benda tu pilih pokok besar tadi sebagai tempat dia ataupun rumah dia. Jadi dekat area situ memang sangat-sangat popular dengan tempat keras, tempat yang biasa orang akan terkena. Cuma pada malam tu dia ignorekan semua tu. Dia buat tak endah sebab tak pernah kena kan. So sekarang ni dia orang dah kena, katanya dia orang memang menyesal sangat. Okay,
Acap dia ada tinggal pesan dekat sini. Katanya kalau nak pergi ke sesuatu tempat yang baru tu, ataupun tempat pop memancing macam tu, jangan main terjah je, tapi siasatlah dengan orang-orang yang ada dekat sekeliling kita dulu, ataupun mungkin orang-orang yang pernah pergi. Pastikan tempat tu selamat dulu baru pergi. Jangan ikutkan orang cakap dekat tempat tu ada banyak ikan, lubuk ikan macam tu, dah kita pergi kan. Katanya bila dah kena sakat memang menyesal tak sudah. Cuma saya tak puas hati yang ikan duyung tadi tu. Betul ke tu ikan duyung ataupun jin duyung? Ataupun mungkin sebenarnya sebelum-belum ni pun yang kita keluarnya mitos tu, sebab orang dulu-dulu dia pergi ke laut, lepas tu dia nampak penampakan yang sama kan. Dia nampak jin yang menyerupai ikan duyung tu, separuhnya ikan, separuhnya manusia, dan timbullah mitos ikan duyung. Pun mungkin juga kan. Menarik tu. Jadi maksudnya bukan orang Melayu kita je lah yang terjumpa dengan ikan duyung tu. Atau mungkin sebenarnya ikan duyung tu adalah bangsa jin yang ada dekat tengah laut sana. Jadi kemungkinan lah kan orang putih, orang Jerman, orang apa lagi Jepun, yalah seluruh negara, seluruh dunia lah, pernah terjumpa dengan penampakan ikan duyung ni. Pun mungkin juga kan. Cuma itulah, betul ke ikan duyung tu wujud? Masih lagi tertanya-tanya. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni, dan kalau korang sukakan video ni, macam biasa jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.